Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama ahli kumpulan saya iaitu Haris Akilah binti Hasmidi, Ainunisa binti Jalalul Sayuti dan saya Muhammad Ihsan bin Abdul Razak akan membentangkan tugasan daripada EDUP 3053 iaitu tugasan yang ketiga. Seterusnya, berdasarkan model Asia yang semua boleh lihat di skrin, kami telah membina satu laman web yang bertujuan untuk memudahkan pengguna iaitu murid-murid untuk memahami kandungan yang terdapat dalam laman web yang telah dibina oleh kami. Jadi terdapat 6 langkah yang terkandung dalam model Azure, iaitu yang pertama, analyze linear, iaitu analisis murid. Yang kedua, state objective, iaitu nyatakan objektif. Yang ketiga pula, select media and material, iaitu pemilihan media dan bahan. Yang keempat, U adalah utilize media and material, penggunaan media dan bahan. Yang kelima, R merupakan require learner participation, iaitu penglibatan murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, E, evaluation, iaitu penilaian ataupun semak semula bahan. Berdasarkan ke-6 langkah ini, kami telah pun membina satu laman web yang berpandukan model Azure. Seterusnya. Okay, kita teruskan dengan langkah yang pertama iaitu analyze linear. Maafkan saya. Okay, setelah menganalisis, kami mendapat beberapa info ataupun maklumat berkaitan dengan murid, iaitu yang pertama nama sekolah ialah SK Seri Kelebang. Murid merupakan murid yang di tahap sederhana. Bilangan pelajar pula ialah 30 orang pelajar dan mata pelajaran ialah mata pelajaran pendidikan Islam yang di bawah tajuk konsep azan dan iqamah. Dan berdasarkan maklumat yang kami dapat, murid lebih tertarik menggunakan gaya pembelajaran yang terkandung elemen visual seperti video dan gambar. Kerana elemen video dan gambar ni dapat membuatkan murid-murid lebih tertarik kepada kandungan web tersebut. Seterusnya, ini merupakan pengetahuan sedia ada yang kami dapati pada murid-murid. Yang pertama, murid-murid telah mengetahui lafaz azan dan iqamat. Dan yang kedua, murid telah dapat melaungkan lafaz azan dan iqamat dengan lancar. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari yang seterusnya. Okey, seterusnya ialah state objektif iaitu menyatakan objektif. Okey, untuk menentukan objektif ni adalah sangat penting supaya guru dapat menetapkan sasaran yang mahu dicapai. Okey, yang pertama, murid dapat menyatakan maksud azan dan iqamat. Yang kedua, murid dapat membaca dan menghafaz lafaz azan dan iqamat serta jawabnya. Yang ketiga, murid dapat menyatakan adab sebelum, semasa dan selepas azan dan iqamat. Untuk mencapai objektif ini, kami telah menggunakan beberapa elemen multimedia dalam menyediakan laman web. Antaranya ialah penggunaan teks untuk menerangkan pengertian azan dan iqamat, dan teks akan lafaz azan dan iqamat untuk memudahkan murid-murid membaca dan memahaminya. Okay. Kita dapat lihat di sini. Okay. Di sini lafaz azan, pengertian azan digunakan teks yang mudah dibaca dan senang untuk dilihat. Kami juga menggunakan gambar atau ilustrasi untuk menceriakan lagi persekitaran laman web. Kami juga menggunakan audio dalam menunjukkan lafaz azan dan iqamat dengan betul. Penggunaan audio ini akan memudahkan dan menyebabkan murid akan lebih berasa seronok dan mereka dapat mendengar dan menyebut dengan lebih baik. Mereka dapat mengulang lafaz tersebut tanpa had sehingga mereka dapat melakukan azan dan iqamat dengan betul dan baik. Okey, seterusnya yang ketiga tadi, objektif yang ketiga, murid dapat menyatakan adab sebelum, semasa dan selepas azan. Okey, untuk adab, kami menggunakan elemen audio dalam adab-adab azan dan iqamat di mana kami memasukkan audio tentang membaca doa selepas azan. Boleh kita lihat di sini di laman web, kami memasukkan doa selepas azan. Okey, kita dengar sikit. Doa selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Okey, itu penggunaan audio yang telah kami masukkan. Kami juga menggunakan teks yang ringkas dan padat untuk memudahkan pemahaman murid. Dan kami selitkan sedikit animasi seperti gambar yang boleh dilihat di sini untuk menaikkan lagi seri sesebuah laman web. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Seterusnya. Okey, untuk langkah yang ketiga iaitu select method, media and materials. Berpandukan langkah ketiga ni kami telah mengkajilah beberapa teknik ataupun contoh yang kami akan gunakan dalam laman web yang telah kami bina. Diteruskan. Okey, berpandukan model Azure, kami telah menggunakan beberapa kaedah yang kami masukkan berpandukan laman web yang telah kami bina. Antara kaedah yang kami guna ialah kaedah berpusatkan bahan dan kaedah berpusatkan murid. Berdasarkan kaedah yang kami guna ni, murid-murid menjadi lebih tertarik dengan bahan pengajaran tersebut. Jadinya murid akan lebih aktif apabila kaedah yang kami gunakan iaitu berpusatkan murid. Murid akan lebih aktif, akan lebih ceria sewaktu kelas dijalankan, sewaktu PDP dijalankan. Dan seterusnya kaedah berpusatkan bahan. Berpusatkan bahan ni murid akan jadi lebih ceria dan bahan yang digunakan juga amat menarik minat murid untuk menggunakan laman web tersebut. Seterusnya. Okey.
pemilihan media yang digunakan dalam web pula, berdasarkan model ni kami telah memilih 3 jenis media, iaitu media audio visual, media audio dan media visual. Jadi kita boleh lihat pertama sekali media audio visual. Boleh tekan. Okey. Di dalam laman web ini telah kami masukkan sebuah video yang diambil dari YouTube. Boleh tekan play. Baiklah, tajuk pembelajaran kita pada hari ini mengenai menyambut seruan ilahi. Okey. Apa itu menyambut seruan ilahi? Ini merupakan salah satu elemen media yang kami masukkan dalam laman web kami. Berdasarkan elemen media visual audio ni, murid-murid akan jadi lebih tertarik dengan laman web yang telah kami bina ni. Murid-murid tidak akan merasa bosan ataupun hanya membaca teks yang kita kata sebagai kan agak bosan lah kan. Jadi murid-murid tidak akan merasa bosan dan merasa lebih tertarik dengan penggunaan video di dalam laman web kami ini. Seterusnya media audio iaitu rakaman suara. Boleh seperti yang saudari Hanis telah mainkan sebentar tadi, iaitu doa selepas azan. Jadi bila murid-murid mendengar bacaan audio, murid-murid akan lebih mudah untuk memahami dan membacanya dengan betul dan lancar. Jadi murid-murid tidak akan tersalah bila berpandukan audio yang telah kami masukkan. Itu pula ialah media visual. Antara media visual yang kami masukkan ialah gambar, peta minda, teks dan slide pembentangan. Di dalam laman web yang kami bina ni terdapat pelbagai gambar yang murid-murid boleh lihat. Antaranya ialah yang pertama gambar orang mengambil wuduk, yang kedua gambar orang tengah berdiri dengan tegak, dan yang ketiga gambar seorang muslimah tengah berdoa. Jadi berpandukan visual yang kami masukkan ni, gambar yang kami masukkan, murid-murid dapat memfokuskan perhatian mereka kepada gambar yang kami masukkan dalam web ini. Murid-murid juga akan lebih dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang berbeza lah berdasarkan gambar yang mereka lihat. Selain itu, mereka dapat membangkitkan keinginan dan minat ke dalam laman web yang telah kami bina. Seterusnya slide pembentangan. Di dalam elemen media visual, slide pembentangan ni, kami telah menghasilkan satu slide. Boleh mainkan sikit. Okey, seperti ini. Jadi berpandukan slide ini, murid-murid dapat meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan yang terdapat dalam laman web ini, iaitu mengenai azan dan iqamah. Jadi sekiranya murid-murid ingin melihat nota yang ringkas, murid-murid dapat melihat slide pembentangan ini supaya lebih cepat dan ringkas. Sekian sahaja. Saya teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya ialah utilize media and materials, iaitu penggunaan media dan materials. Penggunaan media dan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana penggunaan bahan dan media yang betul akan menyebabkan proses pembelajaran itu lebih berkesan. Ia juga akan menjadi salah satu daya penarik dan akan menjadikan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran belajar. Okey, yang pertama, sebelum kami memulakan penggunaan laman web ni, kami telah menyimak sumber dan bahan yang perlu dimasukkan dalam laman web ini. Contohnya, audio. Kami telah memastikan bahawa audio yang kami masukkan dapat digunakan dan dapat berfungsi dengan baik. Dapat kita ketahui bahawa kesan audio adalah salah satu daya penarik yang berkesan untuk menarik minat perhatian seseorang. Contohnya, kami telah menggunakan rakaman suara. Sekejap ya, saya tunjuk. Okey, di sini kami menggunakan rakaman suara seperti di lafaz azan, doa belajar. Di sini boleh terlihat lafaz iqamat dan jawapannya macam mana kita masukkan rakaman suara. Okey, lepas itu membaca doa. Kami masukkan audio supaya murid-murid dapat membaca doa sebelum memulakan pembelajaran. Okey, kami juga masukkan elemen video. Video adalah antara elemen multimedia yang paling dinamik dan realistik berbanding elemen-elemen lain kerana ia merupakan satu gabungan pelbagai media seperti teks, grafik, audio dan lain-lain dalam satu medium. Contohnya, kita boleh tengok di bahan pengajaran iaitu video di mana dalam video ni ia menggabungkan banyak elemen, iaitu seperti yang saya bagi tahu tadi, ada elemen teks, ada elemen grafik, ada elemen audio. Okey. Seterusnya gambar. Gambar ni merupakan satu grafik seperti kalau dalam web kami masukkan seperti orang tengah solat, orang berwuduk, berdoa. Penggunaan grafik ni dapat menjadikan sesuatu laman web tu lebih menarik dan mampu memfokuskan perhatian pengguna terhadap maklumat yang ingin disampaikan. Okey, seterusnya sediakan persekitaran yang sesuai. Okey, persekitaran yang sesuai ni, penggunaan laman web sebagai bahan bantu mengajar ni adalah sangat efektif. Hal ini kerana ia merupakan bahan yang fleksibel dan senang diakses oleh murid-murid. Tak kira di mana mereka berada. Mereka duduk dekat rumah ke, mereka berada di atas kereta ke, mereka still boleh belajar. Dan dia bukan seperti dulu-dulu lagi yang macam kita hanya berpandukan guru, berpandukan buku semata-mata. Dalam hal ini, strategi berasaskan murid dan berasaskan bahan adalah sangat berkesan dalam sesi PDP. Okey.
Okey, seterusnya sediakan bahan untuk penggunaan kelas. Contohnya, kami menyediakan link dan platform alternatif seperti button search. Sebelum memulakan kelas, kami akan mengadakan link laman web terlebih dahulu sebagai persediaan dan benda tu akan menjimatkan masa dalam sesi PDP. Dengan adanya laman web ni, murid-murid juga dapat belajar dengan secepat mungkin dan apa yang mereka nak tahu dengan segera mereka dapat. Tak perlu menunggu jawapan daripada seorang guru. Contohnya, okey, kami juga menyediakan platform alternatif seperti button search di mana murid-murid ni akan lebih mudah untuk mencari maklumat. Contohnya dia nak tahu pasal adab. Okey, di sini saya tunjuk, di sini ada button search. Okey, kita tekan saja, kita boleh search. Kita nak adab ke, nak apa ke, nak lafaz azan, kita boleh search di sini. Okey. Seterusnya, butang navigasi seperti button back dan next juga amat praktikal untuk digunakan. Contohnya di sini, kita ada button video. Okey, kita boleh tekan video. Okey, seterusnya lepas tekan video, kita dah settle tengok video semua. Kita nak ke mana? Kita tak tahu nak ke mana lepas button kita tengok video. Okey, kita ada button next. Okey, dan next. Okey, untuk PowerPoint. Kita boleh tengok pula slide PowerPoint. Okey, kalau kita nak tengok balik video tadi, kita ada button back. Okey, untuk next kita ada button next. Okey. Seterusnya, sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. Contohnya, murid dapat pendedahan awal tentang pembelajaran, pengenalan konsep ataupun gambar masjid. Di sini saya boleh tunjuk. Maafkan saya. Okey, pendedahan awal kepada murid ni sebelum PDP amatlah penting supaya murid-murid tahu apa yang mereka akan belajar pada hari tersebut. Contohnya di sini kami meletakkan pengenalan tentang sejarah pensyariatan azan. Okey, kami letakkan supaya murid-murid dapat sikit info bahawa hari ini kita akan belajar tentang azan dan iqamat. Okey, penggunaan elemen multimedia di sini kami menggunakan elemen teks, ringkas dan padat. Murid dapat terus apa yang hendak dipelajari. Okey. Di sini juga kami menggunakan elemen gambar ataupun grafik, iaitu kami letakkan gambar Masjid Nabawi, iaitu tempat pertama azan berkumandang. Okey, kita boleh tengok. Okey, penggunaan grafik seperti gambar Masjid Nabawi ini akan memberikan gambaran bahawa masjid adalah simbol kepada solat dan sebelum kita solat kita akan melaungkan azan. Di samping itu murid-murid akan terpesona dengan keindahan dan kecantikan masjid dan akan berusaha berimpian dan bercita-cita untuk sampai ke sana, insya-Allah. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ahli sains seterusnya, iaitu Nisa. Okay, elemen yang seterusnya adalah require learner and participation, iaitu tindak balas pelajar. Bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik, murid perlu melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Jadi sebagai contoh, kami telah meletakkan bahagian kuis di mana ianya mengandungi latihan. Okey, latihan pertama iaitu isi tempat kosong dengan jawapan yang betul telah dibina melalui aplikasi WordWall di mana ianya mudah digunakan oleh murid dan tempat. Juga WordWall ini juga dipilih adalah kerana selepas murid menjawab soalan yang telah dibina, murid dapat mengetahui jawapan yang betul dan salah dan markah murid. Okay, seterusnya, WordWall juga ini dipilih adalah kerana ia mempunyai audio yang menarik. Okay, latihan yang kedua adalah worksheet. Worksheet dipilih adalah kerana ia juga mudah digunakan oleh murid dan tempat. Dan ianya boleh murid dapat mengetahui jawapan yang betul dan salah serta markah selepas murid menjawab soalan. Contohnya di dalam link yang telah diberikan. Contohnya latihan pertama dibina melalui aplikasi WordWall yang menguji tentang pengertian adab lafaz dan jawab lafaz azan. Latihan kedua pula adalah dibina melalui aplikasi worksheet. Okay. Yang ketiga adalah kuis, iaitu ujian pasca, iaitu ujian selepas yang diadakan selepas murid menggunakan laman web. Seterusnya ujian pra dan pasca. Ujian pra ini adalah ujian ujian pra dan pasca ini dibina melalui aplikasi Google Form. Ujian pra adalah diadakan sebelum murid menggunakan laman web untuk menguji pengetahuan sedia ada murid mengenai azan dan iqamat. Seterusnya ujian pasca pula diadakan selepas murid menggunakan laman web untuk menguji keberkesanan laman web. Ini adalah contoh ujian pra yang telah dibina. Seterusnya ujian pasca yang telah dibina bagi menguji pengetahuan murid selepas menggunakan laman web. Seterusnya, langkah yang terakhir dalam Assure adalah evaluate and revise, iaitu menilai dan menyemak semula bahan.
penilaian dibuat adalah berdasarkan laman web yang telah dibina. Jadi kami telah membincangkan tentang 3 perkara, iaitu kekuatan, kelemahan dan wow faktor yang terdapat di laman web. Kekuatan yang telah kami dapati adalah susunan laman web di mana laman web kami telah disusun dengan baik, iaitu dimulakan dengan pengertian mengenai sejarah pensyariatan azan. Seterusnya murid juga diperkenalkan dengan lafaz, pengertian azan dan iqamat, lafaz azan dan iqamat, adab-adab. Seterusnya terdapat bahan pengajaran dan yang terakhir adalah kuis di mana untuk menguji pengetahuan murid. Seterusnya adalah kelemahan. Terdapat 3 kelemahan yang telah kami dapati. Yang pertama adalah penggunaan teks terlalu banyak di mana teks digunakan dalam dalam pengertian, pengenalan, dalam adab-adab dan sebagainya. Seterusnya adalah audio yang telah dimasukkan kurang kuat dan kurang menarik. Dan yang terakhir adalah tiada platform alternatif untuk bertanya di mana jika murid mempunyai soalan, murid tidak dapat menghubungi guru melalui WhatsApp atau link yang boleh menghubungkan murid kepada guru. Yang terakhir adalah wow factor. Wow factor yang kami telah dapati adalah grafik. Penggunaan grafik yang menarik. Okey, grafik ialah persembahan imej yang tidak bergerak seperti gambar, ilustrasi dan sebagainya yang telah diletakkan di laman web. Penggunaan grafik ini dapat membantu lagi untuk menerangkan sesuatu maklumat dengan lebih berkesan. Contohnya seperti dalam laman web yang kita telah lihat tadi, gambar Masjid Nabawi yang telah digunakan dapat membantu murid untuk mengimajinasikan tempat pertama berlakunya azan. Seterusnya contohnya seperti ini gambar grafik Masjid Nabawi. Seterusnya pada adab-adab lafaz dan jawab azan, penggunaan grafik juga telah dimasukkan supaya murid dapat mengetahui maklumat itu dengan lebih berkesan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.